Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najwa binti Salim. Pada hari ini saya ingin bertadabbur surah Al-Mulk ayat 2, iaitu bukti kekuasaan Allah pada diri manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal ahyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, danlah Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha mengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Salah satu bukti kekuasaannya adalah Dia yang menciptakan mati dan menentukan ajalnya, dan hidup dengan menentukan kadar-kadarnya untuk menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya dengan seikhlas mungkin. Dan Dia Maha Kuasa, tidak ada satu apapun yang dapat mengalahkannya. Maha pengampun dosa, Maha pengampun dengan menghapus dosa bagi orang-orang yang bertaubat. Dalam ayat ini juga ia diterangkan bahawa Tuhan yang memegang kekuasaan kerajaan dunia dan kerajaan langit, menguasai segalanya. Ia adalah Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan. Hanya Dia yang menentukan saat kematian setiap makhluk. Jika saat kematian itu telah tiba, tidak ada satu apapun yang dapat mempercepat atau memperlambatkan proses kematian itu. Demikian pula keadaan makhluk yang akan mati itu, tidak ada satu apapun yang dapat mengubahkannya dari yang telah ditentukan olehnya. Seterusnya, ayat ini menjelaskan bahawa Allah itu menjadikan kematian dan kehidupan untuk tujuan menguji siapakah makhluk ciptaannya yang paling baik amalnya. Setiap manusia akan melalui ujian saringan yang berbeza bagi mengenal pasti siapakah yang paling taat dan ikhlas dalam beramal ini. Ayat ini menunjukkan bahawa penilaian penilaian amal di sisi Allah itu adalah pada kualiti amal tersebut, bukan semata-mata pada kuantitinya. Kerana dalam ayat ini Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalnya itu akan paling dapat banyak pahala. Pengajaran yang kita dapat daripada surah Al-Mulk ayat 2 ini adalah, yang pertama, kita sebagai manusia perlulah sedari bahawa hidup dan mati itu bukanlah sesuatu fenomena semula jadi dalam kitaran alam semata-mata. Bahkan kedua-duanya adalah ciptaan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji tahap keimanan dan kepatuhan kita kepadanya. Tiada perkara dalam urusan hidup dan mati yang berlaku secara kebetulan, sia-sia atau tersilap. Oleh itu, kita perlulah bersihkan akidah kita daripada bersangka buruk kepada Allah dan teguhkan keyakinan dan keimanan kita pada qada dan qadarnya. Yang kedua adalah sentiasa memohon agar Allah memeringankan ujian kesakitan dan kesukaran sakaratul maut dengan mengamalkan doa. Selain itu, kita perlu perbetulkan niat dan tujuan dalam setiap perkara yang kita lakukan, sama ada dalam perkara akidah, ibadah ataupun muamalah. Tetapkanlah tujuan yang perlu dicapai dan berusahalah bersungguh-sungguh dalam semua pekerjaan. Yang terakhir, kita sebagai umat Islam perlulah bersabar dan istiqamah dalam melakukan amal kebaikan dan perlu meninggalkan maksiat biarpun sedikit, kerana amalan yang dicintai Allah adalah yang berterusan walaupun sedikit demi sedikit.